Kurang kesedaran mengenai kepentingan menjaga pemakanan antara faktor berlakunya masalah pencernaan atau dispepsia. Antara simptom dispepsia ialah ketidakselesaan pada perut seperti perut terasa penuh, kembung dan mengalami pedih hulu hati. Selain itu, pesakit juga mungkin cepat berasa kenyang meskipun makan dalam kuantiti yang biasa. Gaya hidup turut menyumbang kepada masalah pencernaan. Contohnya, makan dengan tidak teratur, pengambilan makanan yang berlemak dan pedas secara berlebihan, berat badan berlebihan, merokok serta sering mengambil minuman berkafein. Walau bagaimanapun, dispepsia merupakan satu penyakit yang sangat umum dan tidak serius. Ia menyumbang sebanyak 70% daripada pesakit yang mengalami ketidakselesaan perut. Apakah faktor lain yang boleh menyebabkan masalah ini? Dan apakah makanan terbaik bagi mereka yang menghidapinya? Itu dia tadi laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha berkaitan dispepsia ini. Tapi kita nak tahu sama ada ini merupakan satu penyakit ataupun merupakan salah satu simptom. Ini nak terus kita kongsikan bersama dengan dua orang pakar kita di studio yang telah pun bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Ida Nurmiha Hilmi selaku pakar gastroenterologi dari Pusat Pakar Universiti Melaya. Selamat datang Prof. Prof sihat ya? Sihat. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Puan Rozana M. Rosli selaku pegawai dietetik dari Pusat Pakar Universiti Melaya juga. Selamat datang Puan. Selamat pagi. Yes. Okey, baik. Dan sebagai pembuka tirai kepada perbincangan kita ini, seperti awal tadi telah pun kami kongsikan, kalau cakap tentang sakit perut ni, rata-rata rakyat kita ataupun ibu-ibu di rumah cakap gastrik lah tu, tak pun angin. Tapi Prof Doktor, mungkin boleh kongsikan apa yang perlu kami faham dan tahu tentang apakah yang dimaksudkan sebagai dispepsia ini? Jadi dispepsia ni adalah kita boleh kata sindrom atau gejala di mana kita ada ketidakselesaan perut atau bahagian atas abdomen lah secara tepat dari sini. Tapi dia bukan itu saja. Seorang yang mengalami dispepsia ni mempunyai gejala-gejala lain seperti loya, kembung perut bila makan. Kadang-kadang dia ada pedih ulu hati yang kita panggil pedih ulu hati. Jadi dia bukan selalu satu gejala saja. Dia berlaku, biasanya dia berkaitan. Dalam satu masa dia boleh jadi ada beberapa gejala. Betul. Okey, Dan maksudnya Prof. Dispepsia ni sebenarnya kebanyakan yang sebagaimana yang ada tadi yang telah dilaporkan. Kebanyakan tak serius, tapi dispepsia ni kadang-kadang boleh berlaku jikalau ada penyakit serius, iaitu ialah kanser perut. Kadang-kadang kanser pankreas pun boleh jadi macam tu, ataupun kalau ada luka atau ulcer dalam perut. Tapi kebanyakan dari kes memang tak serius lah. Ya, sebenarnya yang apa yang kita panggilkan gastrik, iaitu bila perut sensitif. Dan memang pemakanan memainkan peranan penting lah. Maksudnya dispepsia ni boleh menjadi indikasi kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Puan Rozana. Sekarang bulan puasa, perut mungkin agak sensitif juga. Kita perlu menjaga pemakanan kita. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan, bagi mereka yang mempunyai dispepsia ni, adakah berpuasa itu digalakkan ataupun bagaimana boleh mereka orang kata adjust diri mereka? Saya selalu percaya pada listen to your own body. Ya, kena fikir, okey boleh tak saya buat, sebab kita tak tahu sebagai si pakar ni bertanya tahap sakit you okey ke, tahap kembung you tinggi ke. Mungkin kalau doktor dah bagi, saya selalu kata if your doctor is okey, kita dah cuba ke puasa sunat dulu ke, okey, tak ada masalah. Tapi ada juga dia punya cara-caranya, sebab kalau kita berbuka puasa sekaligus kita nak makan tak boleh ya. Kalau dia selalu, kalau pesakit saya yang dispepsia, saya cakap makan perlahan-lahan. Kunyah tu kena perlahan-lahan. So kalau kita buka puasa dengan minumnya, dengan apanya semua sekali, kadang-kadang itu pun boleh jadi kembung cepat kenyang. Ya, sebab kita dah satu hari dah tak makan. So cara makan pun penting juga. Ya. Okey. Alright. Itu apa yang dikongsikan oleh Puan Rozana. Bagaimana sebenarnya kita pun kena kenal pasti diri kita, kondisi diri kita. Janganlah kita ni kalau buka puasa tengok apa yang semua kita semua nak cuba sekali dalam satu masa. Memang perut jadi macam itulah kan. Okey. Prof Doktor, mungkin kita boleh kongsikan juga, kalau tadi Prof ada mengatakan bahawa ia juga boleh menjadi antara simptom ataupun gejala kepada penyakit-penyakit tertentu. Tetapi bagaimana kita nak bezakan, sebab
masyarakat kita ni bukan selalu nak jumpa doktor. Kadang-kadang kita suka nak jumpa doktor Google dan sebagainya. Kita rawat diri kita sendiri kat rumah. Tapi bagaimana kita nak bezakan bahawa ini adalah simptom yang biasa, tetapi apa pula simptom yang sedikit luar biasa yang mungkin ada kaitannya dengan gejala lain? Ya, betul. Jadi kalau seorang tu ada keturunan berat yang mendadak lah, secara mendadak, ni tak normal. Ya. Jadi kalau seorang tu 1-2 kilo tu mungkin tak kita membimbangkan sangat. Tapi kalau dah lebih daripada 10% daripada berat badan kan, ini saya rasa ini adalah satu simptom yang serius, dan seorang yang ada masalah tu patut jumpa doktor. Patut jumpa doktor. Lagi satu, kalau seorang buat darah dapat mengetahui bahawa dia ada anemia atau sel darah merah rendah, itu pun tak normal. Jadi mungkin bermakna seorang tu ada kanser yang berdarah, ya, secara dalam kita tak nampak, internal bleeding. Jadi that's another symptom lah, lagi satu, atau finding yang kita boleh kata abnormal. Kalau seorang tak boleh telan, ini adalah satu gejala yang serius. Jadi kembung tu lain, ya, bila makan tapi rasa kembung tapi masih boleh telan, tak muntah tak apa. Tapi dah kalau bila makan tu dia rasa macam tersekat, ni mungkin adalah gejala satu yang lebih serius. Okey. Dan Prof, mungkin Prof boleh berikan sedikit orang kata pencerahan. Dyspepsia, ya, ada gastrik, biasa kita gunakan perkataan itu, terma itu. Apa pula yang mungkin boleh memberikan perbezaan GERD dan juga dyspepsia? Sebab kadang-kadang GERD pun orang rasa pedih di sini. Mungkin nak muntah kan? Betul, nak muntah, nak telan susah. So dyspepsia ni dia termasuk banyak sebab. Jadi salah yang selain daripada kanser yang saya cakap dulu, GERD tu adalah salah satu daripada sebab seorang tu dapat dyspepsia. GERD ni berlaku bila kita injap, ya, di antara perut dengan kita panggil esophagus, lalu makanan tu dia longgar. Jadi asid naik ke atas. Bila naik, dan biasanya kalau berat badan berlebihan atau adalah faktor-faktor lain. Jadi kalau ni berlaku, dia pun dapat dyspepsia. Tapi dyspepsia bukan saja dyspepsia, seorang yang mendapat GERD kadang-kadang dapat mendapat gejala seperti panas ulu hati, kadang-kadang batuk pun ada, lepas tu sakit dada. Jadi dia ada simptom-simptom yang lain juga. Jadi dia macam overlap atau bertindih. Okey, baik. Dan Nafisa, kita juga ada soalan dari Facebook. Saya kira ini untuk doktor, untuk Prof, ya. Magdalena bertanya dari Sarawak, adakah tanda nak gastrik ke kalau pedih ulu hati? Adakah nak tanya, memang tanda nak gastrik ke kalau pedih ulu hati, doktor? So it's part of the same thing. So yalah. Okey, baik. Saya kira doktor dah jawab pun soalan itu dalam penerangan tadi. Okey, baik. Mungkin Puan Rozana boleh kongsikan juga, kalau kita cakap tentang tadi pengambilan makanan yang betul, kita kena kenal pasti badan kita dan sebagainya. Tetapi kan kalau bagi mereka yang mungkin ada kerap mengalami gejala dyspepsia ini, tidak mempunyai penyakit-penyakit yang berbahaya. Apa antara makanan ataupun cara pengambilan makanan yang digalakkan untuk mereka sebenarnya? Okey, nombor satu sekali saya selalu bertanya, makan tu secara perlahan ke gelojoh atau satu. Kalau makan terlalu banyak, saya kata itu masalah juga boleh jadi, ya. Nombor dua, saya ada banyak kajian yang menunjukkan kalau kita memakan makanan yang tinggi FODMAPs ni, fermentable, dimonosaccharide, monosaccharide and polyols ni, ya, banyak, ya, dia bermulut ni, FODMAPs ni namanya, FODMAPS, ya. So benda-benda seperti laktosa, ya, dia bagi angin, ya. Dia kadang-kadang ada juga dia overlap dengan pedih ulu hati tadi. Orang reflux kalau minum susu, kadang-kadang yang penuh krim tu benda berlemak tu kan. So benda berangin seperti bunga kubis, ya, cauliflower, dal, ya, kadang-kadang kita dengar dal, kita makan angin sikit, apple, buah-buahan yang tinggi kandungan air dia, watermelon, ya. So semua yang kita suka, angin-angin juga. Bawang merah. Bawang, ya, bawang dengan bawang putih.
Okey. pedas, benda yang pedas, benda berminyak. So dia overlap. Okey. Bukan sahaja bawang dengan garlic tapi juga benda pedas, benda berlemak. Okey. Tadi ini Puan Rozana cakapkan dari segi bahan-bahan pengambilan makanan. Mana kita kena, itu yang kita katakan tadi, kita kena kenal pasti diri kita, dan bukan itu saja, kena kenal juga makanan kita, mana yang kita boleh ambil dan mana yang kita tak boleh ambil. Bila kita cakap tentang overlap ataupun ada pertindihan itu tadi, bukan saja barang-barang, tetapi bagaimana pula dengan cara masakan itu. Sebab kadang-kadang orang kata, tak selera dah, tak makan pedas. Macam mana tu? Betul tu. Sebab ini bulan Ramadan, kalau kita tengok semua ada air manis, air berkarbonat, apa semua ya. Mungkin kalau kita back tu kita dah berpuasa satu hari, asid pun naik ya. Itu memang secara logik. So kalau kita nak cara masak tu, mungkin kalau ada yang masak kari ke, masak sambal ke, yang berpedas, kita overlap sayur tu kita kurangkan ke, kurangkan cara masak yang pedas atau steamkan ke, kuih-kuih tu jangan yang bergoreng ya. Kita kena balance, seimbang. Prinsip dia kena seimbang. Sebab kalau kita steam saja, rebus, seronok pun tak ada makan lah. Berpuasa juga ya. Lagi-lagi pergi bazar Ramadan, ada 20 gerai beli sama satu. Dan juga berkarbonat. Air berkarbonat tu pun boleh bagi juga masalah angin. Okey. Sekarang orang minum yang air berkarbonat. Kadang-kadang orang kan Sugi, dia selalu cakap, adalah kawan-kawan saya, dia kata kalau dia rasa kembung perut ataupun sebu perut ni, dia kata dia akan minum air berkarbonat ni contohnya untuk bagi dia burp. Sejauh mana kebenarannya tu? Dia boleh mengeluarkan angin tu. Prof Doktor. Kita dengar tu. Memang pasal dia memang ada gas kan. Jadi ada pesakit, dia orang kata bila dia burp atau sendawa, dia rasa lega sekejap, tapi it's only sekejap. Jadi saya rasa tu mitos tu kot. Ingat ya perempuan? Mitos. Tapi Fiza, saya kira rata-rata lah kita semua rakyat Malaysia, walaupun berpuasa, tak berpuasa, buka puasa atau tidak, kita suka makanan yang pedas, yang ada ekstra segalanya. Betul. Kan? Okey, dan mungkin berbalik kepada Prof. Tadi Prof ada katakan yang kalau kita tidak mengambil langkah awal, dispepsia ni boleh mengundang penyakit-penyakit lain yang lebih serius. Jadi mungkin Prof boleh terus kongsikan apa yang boleh berlaku sekiranya seseorang tidak mendapatkan, orang kata, rawatan awal itu. Jadi jikalau dispepsia tu adalah disebabkan penyakit-penyakit serius, sebagaimana yang saya cakap, tu memang sangat serius lah. Pasal kanser, kalau kita tak buat diagnosis secara awal melalui teropong atau endoskopi, kita tak boleh merawat. Dan mungkin saya dapat banyak kes sebenarnya pasal takut kan, takut jumpa doktor, takut buat skop. Jadi bila kita dah buat diagnosis tu dah peringkat 4, jadi kita tak boleh buat apa-apa. Mendebarkan apa yang Prof katakan ni, saya kira itu yang tapi berlaku. saya tak naklah takutkan semua orang. Pasal sebagaimana yang saya cakap, kebanyakan orang tak dapat penyakit tu. Tapi kita mesti fikirlah kalau berterusan, kalau ada gejala-gejala yang serius, sebagaimana yang saya cakap. Okey, faham. Ini yang kita kena kenal pasti diri kita, seperti apa yang Puan Rozana katakan dan doktor katakan tadi. Kalau dah ada simptom ataupun gejala tu, janganlah kita simpan dekat rumah ataupun kita buat rawatan sendiri. Kita harus berjumpa dengan pakar. Sugi, ada satu lagi komen daripada rakan kita di Facebook ketika ini. Kata yang perut saya pedih sangat bila masuk pukul 11 pagi. Walaupun seksanya nak tunggu waktu maghrib, tapi saya tetap berpuasa. Tapi apa yang saya makan lepas berbuka dan sahur keluar balik. Ia tidak simpan. Okey, jadi mungkin Prof boleh mengulas situasi ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh Maya ni. Ya, so sebagaimana Rozana cakap, dia kalau ada orang yang ada macam dyspepsia, functional dyspepsia atau apa yang dipanggil gastritis ni, this is not uncommon lah. Jadi yang penting tu makan slow lah. Bagaimana Rozana kata, boleh makan tapi jangan makan cepat sangat. Sahur tu kita cuba sampai terakhir. Lepas tu jangan makan back tu benda yang manis, benda pedas asam pedas malam ke. Because dia dah betul-betul asid kan. Mestilah muntah asid tu dah tahap tu. Dia mesti slow sikit. Slow, buka puasa kurma sikit. And then slow dulu, duduk dulu sekejap. Jangan minum sambil makan laju-laju. Tapi jikalau masih tak
ada simptom juga, kita bolehlah kasih ubat. Kita ada ubat sebenarnya, ubat seperti ubat untuk menurunkan asid, atau ubat lain untuk dyspepsia yang mengurangkan perasaan kembung tu. Tapi kalau start dengan lifestyle dulu atau cara pemakanan dulu, lepas tu kalau masih nak puasa juga, kalau teruk sangat mungkin nak fikir nak puasa kata tak tu lain lah. Tapi kalau nak puasa juga, inilah cara yang kita boleh gunalah. Mula dengan pemakanan, lepas tu kalau tak dengan ubat. Okey, alright. Macam makan oats ke pagi, roti ke, dia tak ada banyak apa tu, minyak-minyak kan. Tergelak saya dengar sebab saya terasa. Jadi Puan Rozana, selepas ini kita nak dengarkan pendapat orang ramai, tapi selepas itu kita juga nak dengarkan Puan Rozana kongsikan apa antara tips terbaik yang perlu kita amalkan, contoh-contohnya menu yang sesuai untuk berbuka puasa dan juga bersahur seperti yang dikongsikan sebentar lagi. Prof, kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Bagi saya memang setiap tahun lah ada masalah sakit perut tu. Tapi pada hari-hari awal je. Sebab yelah waktu makan pun dah berubah kan. Kalau dulu sebelum puasa tu, kalau sebelum tu pagi makan, tengah hari makan, kan balik kerja pun makan lagi kan. Jadi memang ada masalah sakit perut tu. Saya jarang mengalami sakit perut ataupun masalah sistem pencernaan. Mungkin disebabkan saya amalkan bila buka puasa je saya makan dengan kuantiti yang sedikit secara perlahan. Mungkin disebabkan itu jugalah saya kurang untuk sakit perut ataupun masalah sistem pencernaan. Saya mengalami masalah sakit perut ketika dalam bulan puasa. Sebabnya saya ada masalah gastrik. Dan disebabkan masalah gastrik tu, saya mengalami pedih perut and at the same time pedih ulu hati. Antara jenis makanan yang saya ambil sepanjang bulan puasa adalah makanan yang tinggi protein dan serat dan juga buah-buahan. Saya akan mengelakkan daripada mengambil makanan yang berasid dan bergas supaya tidak mengalami masalah sakit perut. Bagi diri saya akan elakkan daripada mengambil minuman yang bergas dan juga berkafein. Dan saya akan elakkan makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas. Saya akan mengambil makanan yang lebih berkhasiat seperti sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Saya akan ambil air ataupun minum air halia ataupun saya akan makan makanan yang masak supaya dia dapat meredakan sakit perut saya ataupun masalah sistem pencernaan saya lah. Jadi kedua-dua makanan seperti air halia dengan makanan yang masam tu saya akan ambil lah. Okey, itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ramai yang cakap memang hari-hari tiap-tiap tahun sakit perut, lagi-lagi bulan puasa. Tapi kalau mungkin bagi mereka yang memang ada masalah reflux, GERD, gastrik dan sebagainya, dah tahu penyakit diri mereka pun dah adalah ubat-ubatan yang disediakan menjelang bulan puasa ini. Tetapi sekarang ini di studio, di dalam talian juga kita bersama dengan Puan Siti Aisyah Muhammad Yusof yang mana merupakan seorang pesakit yang mempunyai masalah dyspepsia. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Okey, Puan Siti Aisyah sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin kita boleh terus berkongsi mengenai pengalaman Puan Siti Aisyah sendiri dengan masalah dyspepsia ni. Seawal bila telah Puan mengenal pasti masalah ini sebenarnya? Sebelum ni memang ada masalah gastrik yang lain, tapi dia lebih kelihatan sekitar 2017 yang mana dia overlap dengan simptom gastrik. So pada waktu tu macam kita masih tak pandai dengan tak pasti dengan gejala yang ada. So kita cuma macam saya tuliskan dulu apa yang saya rasa, kemudian bila follow up dengan doktor saya akan discuss dengan doktor lah. Okey. Jadi bila mengalami masalah dyspepsia ini, pastinya kadang-kadang dia boleh mengganggu gugat juga aktiviti harian kita, apatah lagi di bulan Ramadan ni kan. Jadi apa yang Puan Siti lakukan bagi memastikan keadaan diri ini orang kata fit ataupun sihat, bertenaga untuk di bulan Ramadan ini? Selalunya untuk bulan puasa memang kena ada persediaan awal sebelum bulan Ramadan itu sendiri seeloknya. Macam sebelum nak sahur atau selepas berbuka,
ibaratkan rutin saya ialah sebelum sahur, 30 minit sebelum sahur saya akan makan ubat anti-acid dan ubat gastrik untuk untuk memastikan lining perut tu stabil. Kemudian baru sahur dan minum air seperti biasa dan puasa seperti biasa. Selepas berbuka, saya terus makan ubat anti-acid. Dan selepas 30 minit baru makan buah-buahan dulu atau kurma. Okey. Itu yang saya amalkan lah sebab selalunya kalau yelah macam kita kata macam jangan melewat-lewatkan waktu berbuka, tapi untuk macam saya kita tak boleh terus makan sebab asid dah tinggi sepanjang beberapa jam kita berpuasa. Itu yang risiko untuk muntah, makanan keluar balik sangat tinggi. Jadi kita kena makan anti-acid dulu 30 minit sebelum selepas waktu berbuka. Bila perut dah stabil baru makan buah, kurma dulu. Okey, baik. Puan Siti Aisyah telah pun mendapat rawatan ubat-ubatan daripada doktor dan nasihat doktor dan membuat persiapan mengikut apa yang dinasihatkan. Tapi nak tahu juga, mungkin sebelum ini dalam mana-mana tahun sepanjang berpuasa tu pernah tak mengalami situasi di mana macam tak boleh berpuasa, sakit sangat perut dan puan berhenti berpuasa? Seperti yang Puan Rozana kata, betul. kita dengar pada badan kita. Ada macam walaupun saya prepare awal, tapi dalam pada masa yang sama juga kadang-kadang badan kita tidak seperti yang kita jangkakan. Jadi macam ada insiden beberapa tahun lepas, insiden mana selepas sahur saya sangkakan keadaan stabil dan okey, tapi lebih kurang macam selepas sampai ke tempat kerja saya muntah-muntah. Jadi kita dah terbatal puasa, kita dah tak boleh nak buat macam mana kan. Jadi terpaksalah ganti kat puasa tu. Yang pastinya sekarang dah pun mendapatkan rawatan dan dapat mengawal keadaan dispepsia tersebut. Tahniah diucapkan kerana berjumpa dengan mereka yang pakar. Puan Siti Aisyah, dan jaga diri, selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Assalamualaikum. Okey. Prof, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton. Kita setiap daripada diri kita ni berbeza-beza. Kita tak boleh nak samakan masalah Sugita, masalah Fiza, masalah Puan Siti itu adalah sama. Jadi bagaimana sebenarnya kita, satu tadi kita dah cakap tentang simptom. Nombor dua, rawatan. Tetapi adakah sebenarnya dispepsia ini boleh hilang ataupun memang dia boleh dirawat kalau kita menjaga diri kita dari segi pemakanan, pengambilan ubat dan sebagainya? Saya boleh kata dispepsia ni atau orang yang ada penyakit functional dispepsia yang gastrik, perut sensitif ni, dia datang dia hilang, dia datang dia hilang. Jadi nak kata dia boleh cure macam cure tu kalau kita makan, kita ada infection, lepas tu kita ambil antibiotik hilang. Dia bukan macam tu. Dia pasal sensitivity tu atau sensitif tu dalam badan kita sendiri kan. Dia boleh dikawal. Kita hanya boleh kawal. Dan saya rasa kalau kita kita ada lifestyle yang elok, yang healthy macam Puan Rozana, selalu jogging, jaga pemakanan. Itulah. Kalau tengok personality. Jadi saya rasa boleh kawal simptom tu, tapi memang malangnya ada orang yang ada sindrom ini atau dispepsia ni mesti terpaksa kawal, bukan boleh buat sebagaimana orang lain lah. Kita mesti individu. Kita mesti terima sajalah. Dan saya suka apa yang Puan Rozana telah kongsikan tadi. You listen to your body. Kita dengar bagaimana badan kita, orang kata react kan. Dan mungkin Puan Rozana seperti yang Fiza dah tanyakan tadi, boleh kongsikanlah bulan puasa mungkin tadi dah kata tak boleh guna bawang putih, bawang merah, apple pun tak boleh. Orang pening, saya suka makan benda-benda tu. Saya perlu masukkan bawang putih. Dia ada list yang panjang, tapi dia terpulang pada individu. Ada orang boleh ambil roti gluten ni, ada orang makan roti sikit angin. Tapi bila dia makan roti, dia makan dengan kopi 3 in 1, dia makan ini, dia makan dengan lain. So kadang-kadang
sekeseluruhan makanan tu. Bukan satu. Bukan. Kadang-kadang dia sebab kalau kata makanan tu ada bawang, mungkin yang makanan lain kurangkan dia punya bawang dia. Kalau ni masak singgang, yang ni sayur tu ulam saja ke, example. Nasi tu tak ada masalah sebab bagi tenaga kan, kita perlu tenaga. Tak ada asid pula naik, kelemahan pula ya. Nanti semua MC pula kelemahan. Sebenarnya internet banyak FODMAPs punya diet semua ni. FODMAPs yang sebenarnya FODMAPs iaitu makanan berangin. Tapi masalahnya banyak kan adalah resepi western recipe. Jadi saya selalu Rozana, I cakap think you mesti buat makan macam gravy. So kita buat kuah, kita buat untuk keluarga example keluarga, saya kata jangan makan kuah banyak sangat. Prof kata Rozana kena share Asian menu. You have to create some menu. Ini pagi lain ya. Asam pedas tapi low FODMAP punya menu. Okay, Puan Rozana, mungkin nak boleh dikongsikan jugalah bagi mereka yang ada dyspepsia ini. Tapi kita tak naklah dah ada dyspepsia ini baru kita nak kawal pemakanan kita, baru nak kawal keadaan diri kita. Tapi sebenarnya kan untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton kita ini sebagai manfaatnya untuk berbuka puasa dan juga bersahur ni, antara cara kita pengambilan makanan yang sesuai, cara kita berbuka dengan sesuai lebih teratur bagi kita mengelakkan daripada kita berisiko untuk mendapat dyspepsia ini, Rozana. So pertama sekali saya ingat waktu bulan puasa ni kita kurang tidur kerana itu boleh bagi stres pada badan. Sebab satu daripada simptom dyspepsia orang stres, badan stres. So kita bulan puasa pun kena calm ya, kena chill macam tu. So macam pagi kita makan benda-benda seperti roti ke, lauk semalam tak ada masalah. Tapi makan secara kecil dulu, lepas tu buah, jangan terlampau gelojoh minum banyak air. Yang mana 1 jug. 1 jug, lepas tu kopi lagi, itu lagi ya. Benda-benda yang kurang pedas lah. Benda-benda yang menumis, benda-benda yang rebus, bakar ke pagi. Sebab kita nak berpuasa satu hari kan, macam itu. So kadang-kadang oat ke, saya boleh galakkan dengan pisang tadi ke. Kadang-kadang orang krem tadi kadang orang tanya saya krem waktu berbuka puasa atau waktu sahur tu. So makanan seperti tadi pisang, daun-daun hijau, itu low FODMAP juga. Itu elok lah. Potasium juga bagus. So dia kena tengokkan mungkin kita kurang stretching ke, kurang air kan, boleh jadi itu juga. So macam kita punya kencing manis juga sama juga. Kita testkan gula kalau kita berkencing manis ya. Make sure gula you okey, tak ada masalah. Dah diberitahu doktor okey, tukar rejim ubat semua. Kerana benda ni pun boleh jadi sakit perut, pening, ulu hati sebab kita tak ubah kita punya ubat. Selalunya ada tengah hari kan. Lepas tu malam okey, tak ada masalah. Kita sunahnya koma dulu. So saya selalu nasihat pasien saya, koma dulu, kita minum sikit dulu air, duduk dulu sekejap, solat dulu, then you gap. Dia ada gap. Dia sempat turun kot sebab dia ada gap dulu sekejap. Kalau you semua makan, lepas tu semayang, lepas tu more lagi, dan kita selalu nasihatkan pasien 2-3 jam sebelum tidur jangan makan banyak. Kerana boring, kadang kita tengok dengan mi gorengnya, dengan nasi goreng. Roti canai. So dia pedih ulu hati. Dia tak boleh berbaring. Puan Rozana, satu lagi soalan nak tanya. Kadang-kadang masyarakat kita ni, kita terlalu sayangkan makanan kita. Tadi kita dah cakap low FODMAP tu tadi. Lepas tu kita simpan pula asam pedas tu kan. Orang kata, dah panas sekarang sebenarnya 3 hari lagi sedap. Dah pekat. Masak kari kan. Lagi lama panaskan lagi sedap. Adakah kalau makanan yang disimpan ini juga boleh mungkin mengeluarkan asid dan sebagainya? Ataupun nasi semalam, nasi simpan sayang nasi goreng. Macam mana tu? Betul. Saya ingat kalau kita nak makan lauk perangat semalam, saya pun takkan kita pagi-pagi buta nak pukul 3.30 pagi nak masak. Mungkin kuah dia lah. Kita makan, saya ingat saya selalu sarankan secara sederhana. Nabi Rasulullah pun suruh makan secara sederhana. Tak boleh kita kuah banjir. Ni makan pukul 4 pagi, ni pukul 5 pagi. Makan kuah banjir. Mungkin kita nak asam pedas tu 3 hari dulu ke. Makan kuah tu sikit. Kita balance sebab kita makan sama. Inilah masa makan bersama keluarga juga kan. Betul. Tadi sempat awak roti canai dan asam pedas nak banjir. Banjir. Macam impian, keinginan. Okey. Tak buat.
Mungkin di penghujung perbincangan ni sedikit daripada Prof lah. Kita bukan nak takutkan mereka di rumah berkaitan dengan dyspepsia, tetapi nak memberikan mereka, orang kata, pencerahan apa itu sebenarnya dyspepsia. Dan mungkin doktor boleh memberikan sedikit nasihat kepada mereka yang mungkin ada masalah ni tetapi selama ini tidak tahu. Jadi nasihat saya itu sajalah, iaitu kalau kita tahu, biasanya semua orang tahu badan dia orang sendiri dan walaupun kebanyakan kes dyspepsia tu angin saja atau gastrik saja atau tak serius, tetapi kalau keterlaluan, kalau ada ciri-ciri yang tidak menyenangkan, saya rasa ramai orang tahu sendiri. Jangan tunggu, jumpa doktor. Biasanya apa yang kita risau tu, kalau kita lagi tunggu lagi teruk. Walaupun ramai orang, saya kadang-kadang terperanjat juga pasal bila saya tanya kenapa tak nak buat skop tu, dia kata saya takut kanser. Tapi kalau tak buat, tak tahu, tak betul boleh. juga. Saya nak tambah, rakan di sebelah saya ni selalu angin lah. Angin. So, I think Saya ada ubat. Dia ada ubat. Okey. Penjelasan daripada Prof dan juga Puan Rozana itu sebenarnya membuka mata saya juga dan juga anda penonton-penonton, bahawa sebenarnya satu, kita kena kenal pasti diri kita. Nombor dua, janganlah kita ni suka nak pandai-pandai nak buat rawatan sendiri dan sebagainya. Kita harus berjumpa dengan mereka yang pakar untuk kita kenal pasti apakah masalah diri kita. Kalau dah ada bergejala yang teruk, kita perlu berjumpa doktor dan melakukan skop. Betul. Okey. Peringatan buat diri awak. Ya, betul. Jadi kami harapkan perkongsian kami ini dapat memberikan manfaat berguna kepada anda, dan terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita dalam talian yang ada banyak bertanyakan soalan, tapi kami tak berkesempatan untuk membacakannya semua di atas keterbatasan masa ini. InsyaAllah di lain masa kalau ada waktu, kalau doktor dan juga Puan Rozana ada kelapangan, mungkin mereka juga akan boleh pergi dan komen di Facebook WSHA TV3, insyaAllah. Dan kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Iza, dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Nurmiha dan juga Puan Rozana atas pemberian informasi yang cukup padat, dan saya kira penonton pun telah mendapat apa informasi yang mereka perlukan. Kalau betul ada masalah seperti yang Prof katakan, berjumpa dengan doktor. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini.